batalkan puasa. Sebab tu orang Melayu di alert bab tu. Tuan-tuan, orang Melayu bila sembahyang Allah apa perongat kentut, Allah batal dah. Dia sedar bahawa salatnya telah batal. Sebab dia belajar rukun salat dan dia juga belajar perkara membatalkan salat. Tapi malam dia belajar rukun Islam, dia belajar rukun iman, dia tak belajar perkara yang membatalkan Islam dan imannya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam mustikah ni, ada job Jabatan Perdana Menteri tu. Ya. Cuba rujuk perkara yang membatalkan iman apa dia. Antaranya bila main-main dengan undang-undang Allah. Kita kalau tak ada ilmu, diam adalah lebih baik daripada kita duk mampu, tuan-tuan, yang kadang-kadang kita khawatir boleh menggugurkan iman kita. Betul diuruskan cara Islam, namun benarkah di sisi Allah Muslim? Kita bukan buat tuduhan, tapi persoalan itu untuk muhasabah bersama, supaya kita tidak semudah-mudahnya untuk mengeluarkan kenyataan yang boleh menyebabkan akidah kita gugur. Minit lagi 10. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi antara hikmah Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur, tidak secara sekaligus, supaya mudah diamalkan, tidak membebankan. Islam ni agama yang tidak membebankan, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok hukum pengharaman arak, tuan-tuan, pengharaman arak ini, tuan-tuan, kalau tengok tidak diharamkan secara sekaligus. Arak tidak diharamkan secara sekaligus, dia berperingkat-peringkat. Sesuai dengan Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat-peringkat, tidak sekaligus. Kalau sekaligus susah, tuan-tuan. Masyarakat Arab yang memang jenis ketagihan Arab. Dan tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok bila Allah nak mention tentang Arab ni, ada masalah di sana. Jadi tuan-tuan, Allah turunkan ayat A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dan apabila mereka bertanya tentang arak dan judi, maka katalah pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Lalu turun ayat ni, sebahagian sahabat dia berhenti minum arak kerana dia nampak ada dosa yang besar. Tapi sebahagian lagi meneruskan kerana melihat wa manafi'u linnas, ada manfaat bagi manusia. So masih ada manfaat lagi, dia berperingkat-peringkat. Kalau kita tengok uslub dia seolah-olah macam nak memujuk. Ada mudarat, ada manfaat, kan? Sendiri mau ingatlah, kan? Begitu. Maka tuan-tuan, kemudian berlaku peristiwa bila Abdul Rahman bin Auf buat jemput makan, kemudian bila salat ada sahabat yang baca surah Al-Kafirun, yang la a'budu ma ta'budun, ada tertinggal la. La tu kalau tinggal yang tu memberi makna yang sangat berubah. Kita tak mabuk pun surah Al-Kafirun kadang-kadang, kan, dalam kabut lah. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Cari jalan keluar tak jumpa. Cari jalan keluar tak jumpa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka Allah turunkan ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan, wahai orang beriman, jangan kamu hampiri salat ketika kamu mabuk sehinggalah kamu faham apa yang kamu perkatakan. Ini peringkat yang seterusnya. Tadi peringkat awal, peringkat yang kedua, orang beriman, jangan kamu hampiri salat ketika kamu mabuk sehinggalah kamu faham apa yang kamu perkatakan. Maknanya, sahabat beberapa tempoh, kita ambil contoh, beberapa jam sebelum salat mereka tak minum arak. Sebab mereka nak faham bacaan dalam salat. Sebab orang mabuk dia tak faham. Jadi Allah larang. Sebab nanti bila mabuk salat tak faham apa yang diperkatakan dalam salat. Sebab tu Imam Al-Ghazali mengambil ayat ini sebagai satu intipati kepada orang yang salat yang tidak faham, ataupun ambil sebagai satu analogi kepada orang yang salat tapi tak faham
apa bacaan dalam salat. Kita salat tuan-tuan, salat ni kalau kita belajar dalam fiqh, as-salatu hiya doa. Salat ni ialah permintaan, minta, doa. Kan dalam salat ni banyak kita minta. Kan dalam Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim, kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua minta. Kita minta. Kemudian kalau bagi yang membaca qunut, minta. Allahumma hdina fi man hadait, minta. Kan? Jadi semua tu minta. Dan Rabbighfirli warhamni, itu semua minta. Duduk antara dua sujud. Kemudian salat juga ada puji-pujian pada Allah. Masa rokok, puji. Masa sujud, puji lagi. Jadi ada minta, ada juga puji. So kalau kita tak faham dalam salat kita, adakah dia dinama minta dan puji? Sebab bila nak minta mesti faham. Kita macam ni lah, saya bagi analogi begini. Aku nak minta sesuatu pada bos aku. Itu kita pergi jumpa bos. Bos, Assalamualaikum bos. Bos, saya nak mariku, marike, kali. Kita pun tak faham apa kita cakap. Bos lagi tak faham lah. Jadi adakah itu nama minta? Nama minta. Kita tak faham apa kita cakap. Tak nama minta. Ataupun kita nak memuji bos. Aku nak puji bos hari ni. Aku jumpa bos, aku nak puji. Assalamualaikum bos. Oh, bos marimu maliki luni ya. Adakah ia nama puji? Tak. Sebab kita tak faham apa yang kita cakap. So dalam salat kan, Rabbil firli warhamni. Habis salat dia tanya apa makna Rabbil firli? Tak tahu. Sedangkan itu permintaan. So kalau kita tak faham apa kita minta, dia nama minta, bukan minta. Macam kan kita puji Allah, tapi kita tak faham kita puji apa. Adakah ia nama pujian? Juga tidak. Itu Imam Ghazali ambil sempena ayat ni. Kan kita tuan-tuan dah lama dah kita salat pada kecil dulu sampai sekarang tak pernah upgrade. Kan salat kita ni tak pernah upgrade. Kalau gaji nak upgrade, jawatan nak upgrade, pangkat nak upgrade, kan kehidupan dunia nak upgrade. Tapi dalam bab akhirat ni salat cukup, tak upgrade. Rabbil firli daripada dulu, wajburni warfa'an daripada dulu sampai sekarang sama. Tanya tak tahu tak makna. So dalam bab akhirat ni, bab agama kita tak upgrade tuan-tuan. So kena upgrade. Tuan-tuan, biarlah salat kita ni kita faham bahawa kita sedang minta pada Allah dan kita sedang memuji Allah. Bukan susah pun tuan-tuan, poster yang makna bacaan dalam salat ni beli untuk anak. Anak tidur, bapak pergi hafal. Bapak pergi hafal. Buat-buatlah hadiah ke anak kan. Padahal bapak yang nak baca sebenarnya kan. Jadi tuan-tuan, fahami apa yang kita baca dalam salat. Permainan 3. Baik, tuan-tuan bukan terima sekalian. Jadi dalam bab berperingkat arak ni, kemudian Allah turunkan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai beriman, bahawa sungguhnya al-khamru, arak, maisir, judi, ansab, tilik nasib, azlam ni dia penyembelihan untuk selain pada Allah, untuk berhala umpamanya. Rijsun min amali syaitan, ini adalah daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, Allah terjauhilah. Bila ayat ini turun, ini menggambarkan bahawa arak telah diharamkan secara mutlak. So tuan-tuan tengok bagaimana sahabat telah dididik secara berperingkat-peringkat. Sehinggalah tuan-tuan, arak ini tidak diharamkan semasa di Makkah. 13 tahun Nabi di Makkah, tidak diharamkan arak lagi. Memang sebahagian sahabat yang masih minum. Ini sejarah tuan-tuan, bukan nak menghina sahabat, tak, sebab dia belum diharamkan lagi. Sehinggalah ayat ini diharamkan di Madinah. Tuan-tuan, sebab tu 13 tahun Nabi didik apa? Akidah dulu. Nabi didik akidah dulu. Proses memahami siapa itu Allah. Kan? Ada syurga, ada neraka, ada dosa, ada pahala. So bila sahabat akidah telah kuat, bila ayat turunnya haram arak,
mudah terima. Sebab apa? Sebab akidah sudah kuat. Bila akidah kuat tuan-tuan, cerita haram arak boleh terima. Dalam sejarah tuan-tuan, Madinah dibanjiri oleh arak. Bukan banjir dengan arak tuan-tuan, duk bayang sahabat duk berenang arak ni. Tapi nak cerita bahawa sahabat-sahabat ini membuang keseluruhan arak yang mereka ada, stok-stok arak yang mereka ada. Tuan-tuan, puan-puan dan mas sekalian, kenapa kita tidak boleh menerima sesuatu hukum? Sebab kadang-kadang akidah kita belum kuat lagi. Proses kita belajar selalunya fiqh dulu. Akidah tak mantap ni. Nabi didik 13 tahun tuan-tuan akidah. Lepas tu keluar fatwa haram arak, haram rokok tuan-tuan. Tak boleh terima. Sorry tuan-tuan. Kan? Tak boleh terima kita tuan-tuan. Kita, tak makruh. Tuan-tuan, kebanyakan hak kata, sorry tuan-tuan, kebanyakan hak kata makruh ni hak ulama-ulama dulu. Kebanyakan kata makruh ulama dulu. Kan, rokok ni tuan-tuan bukan macam sekarang, 4,000 jenis racun. 4,000 jenis racun. Dulu rokok daun kan, balut, tak apa nak ada bahan-bahan yang ni. Sekarang ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kebanyakan ulama yang kontemporari ni kata haram, fatwa kebangsaan keluar haram. Tapi tak ada ustaz yang kata makruh. Memang kita tanya ustaz tu, tengok poket dia kembung. Daniel 20. Tuan-tuan, kita tanya, biarlah tanya dengan iman, bukan dengan nafsu. Aku nak tanya, pokok ni haram ke makruh? Cari yang ustaz poket kembung, tanya ustaz tu, confirm dia kata makruh. Sebab dia nak merokok. Macam muslimat nak bertabarush, nak make up lebih-lebih ni, pergi tanya ustazah yang tabarush. Takkan dia nak kata haram tabarush? Dia tahu solat ni sebenarnya untuk penampilan, dia memberikan keyakinan kepada kita. Tuan-tuan, kening halus dia, kita tengok dulu nampak lebat, tak kira dah siapa-siapa pun. Tuan-tuan, maka sebab itu tuan-tuan, kita suka nak terima kerana akidah kita. Sebab tu tuan-tuan, sorry saya sebut nak bab rokok ni, belum cerita lagi hak syarikat-syarikat yang membantu Yahudi tuan-tuan. Belum cerita lagi bab haji. Tuan-tuan, mati umur 50. Allah tanya kenapa tak pergi haji? Dia kata, ya Allah, aku tak pergi haji sebab aku tak mampu ya Allah. Allah kira. Sebab hisab Allah ni detail. Allah kata kamu merokok umur 20, mati umur 50. Katakanlah kita puratakan, oleh kerana rokok dulu tak sama harga dengan rokok sekarang, kita ambil RM5 cukup lah. Sehari dia telah membelanjakan RM5. RM5 tuan-tuan, sebulan berapa? 150. Setahun 1,800. 10 tahun 18,000. 20 tahun 36,000. 30 tahun 54,000. Betul? 54,000 tuan-tuan, 5 kali pergi balik haji. Lebih duit tu siap boleh buat mandi air Zam-Zam. Kita jawab depan Allah, kita tak mampu. Rokok tu satu keperluan tu. Dia ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Kalau kita belajar dalam bab kesempurnaan agama ni, daruriyat ni satu yang benda memang penting. Kalau tak buat, sebab tu tuan-tuan, saya dulu masa duduk di Penang dulu, kita buat kafar. Ayah nak bagi untuk anak sekolah kafar RM5 susah tuan-tuan. RM5 pun susah, padahal dia merokok. Lepas tu bila mari nak bayar, nak bagi zakat kepada orang yang tak mampu, tiba-tiba ada senarai nama dia. Saya kata, kamu merokok, kamu tak bayar. Dia tak mampu nak beli susu anak. Kau jangan merokok, kau beli susu anak. Mana penting susu anak dengan rokok? Allahu Rabbi. Maka tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, bab rokok ni pernah saya kena kat Subang Bestari, ada seorang nak datang nak tumbuk saya tuan-tuan. Serius dia bangkit, dia duk ni berhujah dengan saya kan. Lepas tu dia bangkit nak tumbuk, tak apalah ya. Ni orang bermasalah ya. Dia kira penumbuk dia, tak kira mikrofon kita. Buah besar badan Mamat kan. Maka tuan-tuan puan-puan dan sekalian, maka sikit lagi tuan-tuan, seminit. Saya tahu bukan senang untuk nak berhenti rokok, sebab saya juga meraihkan.
saya juga meraihkan. Sebab ada orang dia jumpa Ustaz, memang bukan senang saya nak, dulu pernah saya nak berhenti rokok Ustaz, Parkinson terus, Parkinson. Betul ni, keluar liur ke sini. Tuan, cuba secara berperingkat-peringkat. Bulan ni 20 batang, kita azam bulan depan 18 batang. 18 batang. Bulan satu lagi 16 batang. Ikut kemampuan lah tuan-tuan. Tapi kalau kita mati, ketika kita ada azam bulan depan 18 batang, kurang-kurang kita ada jawapan di depan Allah. Ada. Daripada kita yang tidak ada buat tidak ada usaha untuk berhenti langsung. Sekurang-kurangnya kita ada jawapan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya raikan benda ni memang susah, tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk berhenti. Kita tak bincang lagi tentang bantuan syarikat-syarikat rokok ini terhadap organisasi Yahudi, dan mereka sedang bunuh umat Islam seluruh dunia. Kita khawatir kita ada sumbangan terhadap mereka. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Tuan-tuan tolong ingatkan, kita berhenti setakat hikmah diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Adanya di antara ayat, poin yang kedua ada nasikh dan ada mansukh. Poin yang kedua, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Bahasa mohon maaf, saya susul dari bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiikum.